Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang mana baru join. Minta tolong share geng, share dulu. Thank you yang tapping like. Thank you. Minta tolong share geng, share dulu. Thank you yang baru join, thank you. Minta tolong share geng, share. Assalamualaikum semua, selamat petang. So hari ni Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita berada di Johor Bahru So kita akan explore satu banglo yang dinamakan Banglo Dr. Gila Ya, selamat petang Putri. Thank you join. Minta tolong share geng, share dulu. Nanti kita akan gerak sekali. Boleh cerita? Okey. Tak banyak cerita yang kita dapat daripada banglo ni. Okey, sebab ada dua kalau sebelum ni, kalau siapa tahu Banglo Dr. Gila ada dua kalau jangan ada yang tersalah, mungkin ada ingat di apa ni? Di Ampang Itu satu, kemudian yang ini di JB Okey, untuk daripada cerita banglo ni yang daripada carian yang kita dapat mengatakan bahawa banglo ni adalah kepunyaan seorang doktor doktor gigi yang tinggal di banglo ni. Kemudian di mana dia telah mengalami tekanan perasaan dan telah membunuh isteri dan anak-anaknya, dan telah dikebumikan ditanam di bawah tangga di rumah, dalam rumah ni sebenarnya. So sekarang ni kita akan masuk, kita akan tengok, kita akan explore daripada bawah ke atas, kemudian ke bilik di bahagian belakang rumah pun kita akan sekalilah kita akan explore. Ya, saya explore saja. Saya tak ada menyeru. Kita bukan para kita tak ada menyeru, tak ada memanggil, tak ada membuat jambi serapah semualah. So kita akan explore siang dan malam So hari ni kita akan explore dua waktu, iaitu waktu siang, kemudian waktu malam nanti kita akan explore sekali lagi lah untuk tengok keadaan sekeliling dan keadaan dalam banglo lah Bersih ya, memang nampak kawasan macam bersih Cuma ruang dalam tu dah macam tak berapa terurus dah lama, mungkin ada yang dah pecah-pecah. So cuma persekitaran dua rumah ni, banglo ni nampak masih bersih lah, dengan pokok dengan rumput pun tak ada yang panjang. Mungkin ada yang yang tugas untuk motong yang betul, yang diupah ke tak, saya tak pasti yang tu, tapi memang tak ada semak lah kawasan halaman sekeliling ni. Okey, ceritanya banglo ni kepunyaan seorang doktor gigi Doktor gigi ni dia mengalami tekanan perasaan. Kemudian dia telah membunuh isteri dan anaknya. Kemudian saya tak pasti pembantu rumah tu, ada juga versi yang mengatakan pembantu rumah turut dibunuh dan telah ditanam di bawah tangga rumah banglo ni, bahagian dalam rumah banglo ni lah. Nanti kita akan tengok kawasan tu
Okey, minta tolong share geng. Yang mana baru join tu minta tolong share dulu, nanti kita akan gerak. Amin amin. Moga dimurahkan rezeki selalu. Boleh masuk ke dalam banglo tu? Ya, boleh. Memang kawasan ni memang terbuka. Ya, saya seorang. Waalaikumsalam dari Parang. Thank you join. Ya, saya seorang. Explore, saya solo untuk masuk. So malam ni kita akan explore sekali lagi di sebelah malam pula. Kita tengok keadaan sekitar waktu malam dan macam mana kita akan explore. Kita akan tengoklah keadaan yang berbeza lah daripada siang dan malam nanti. Ya, thank you yang mana join. Thank you, minta tolong share geng. Salam, Waalaikumsalam dari Kudat. Explore sama macam paranormal ke tak? Kita explore, kita akan explore keadaan sekeliling, luar dalam bangunan. Tengok keadaan bangunan yang telah ditinggalkan lama. Dan di samping tu kita akan selitkanlah kisah-kisah di sebalik tinggalan banglo tu. Dan tanpa kita membuat kita menyeru ataupun memanggil entiti, ataupun kita tak ada membuat jampi serapah lah. Kita tak ada mencabar untuk keluar ke, untuk tunjukkan diri. Itu kita tak ada buat lah. Waalaikumsalam dari Pahang. Thank you join. Malam kita akan explore jam 8 malam. Waalaikumsalam dari JB. Thank you join. Waalaikumsalam. Kita di Banglo Dr. Gila JB. Okey, jangan confuse. Ada dua. Kalau ikutkan Banglo Dr. Gila, ada satu lagi di Ampang tak salah saya. Dan ini di JB. Betul, faham bang. Tapi kalau dia benda tu keluar dari dia, macam mana abang handle? Okey, kalau kita benda tu katakan dia telah memang muncul depan kita. Katakan benda tu memang ditakdirkan akan timbul depan kita, akan memunculkan diri depan kita. Itu kita anggap dia sebagai bonus untuk kita lah. Sebenarnya itu dah rezeki kita untuk dapat melihat dia sebenarnya. Tapi kita tak ada memanggil, tak ada menyeru dan tak ada membuat jampi serapah. Macam itulah. Okey, so sekarang ada 156 mata memandang. Kita akan mula bergerak perlahan ke hadapan pintu masuk utama banglo. Okey, banglo ni, kejadian ni terjadi sekitar tahun 1976. Dah lama juga. So masa tu saya pun belum lahir lagi sebenarnya. Kisah ni berlaku kisah tragedi ni berlaku pada tahun 1976. Di mana seorang doktor yang tinggal di banglo ni mengalami tekanan perasaan yang amat sangat dan telah membunuh isteri dan anaknya, dan telah ditanam di bawah tangga di dalam rumah ni. Okey. So ini adalah pintu hadapan rumah ni. Waalaikumsalam. Thank you yang mana hadir. Thank you support. Thank you atas sokongan anda semua. Minta tolong share geng. Yang mana baru join minta tolong share dulu. Yang mana tapping like you, thank you. Okey, saya hargai atas sokongan dan support yang anda bagi. Okey, saya berada di hadapan pintu banglo ni sebenarnya. Okey, kalau tengok keadaan sekeliling dia pun kawasan hadapan ni pun dah tak berapa elok lah. Dia punya lantai daripada dinding atas ceiling pun dia dah, air dah ada macam leaking. Okey.
Okey, kawasan sekeliling, kawasan halaman memang masih cantik, masih terjaga. Saya tak pasti mungkin ada yang bertugas untuk motor rumput di kawasan ni, saya tak pasti. Tapi rumah ni memang terbiar lah, dah terbiar dalam dia. Thank you yang tak anti-ti, yang tapping-tapping like you. Thank you. Okay, so saya akan mula perlahan-lahan untuk masuk dalam. So yang mana baru join tu, terima kasih banyak-banyak turut serta menemani saya untuk explore kali ni. Dan minta tolong share dulu. Kemudian yang mana tapping-tapping like you, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, saya akan mula masuk Okay, yang dah terbiar, saya tak pasti berapa lama terbiar. Tapi tragedi berlaku pada tahun 1976 lama juga lama juga. Kemudian saya tak pasti selepas tu sama ada terus terbiar ataupun ada usaha untuk untuk ada yang menyewa ataupun ada yang membeli, saya tak pastilah. Tapi setakat yang saya tahu daripada tahun 1976 tu memang dah tak ada apa-apa lah. Okay, so saya akan mula masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salamun ala sunnah fil alamin. Salamun ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul sunnatu wa la ilaha illa fis samawati wa fil ardi. Zal ladzi yasma'u indahu illa bismihi wa ma baina aydihim. La ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kamera shaking sikit Okay, saya punya kamera dia gegar Saya gegar, saya tak pasti kenapa. Tapi di pintu masuk ni dia dah bergegar So harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa gangguan dan tak ada apa-apa yang masalah dengan saya punya live hari ni. Sebab saya tak pasti kenapa bila nak masuk dia shaking kamera saya gegar So boleh tengok kamera saya dia macam bergegar Saya tak pasti kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mula masuk. Tapi tadi untuk kali pertama saya nak jejak kaki tu dia dah mula shaking. Okey, so saya masuk untuk kali kedua ni. Alhamdulillah dah okey. Okey, ni pintu masuk terus naik tangga sebenarnya. Di sini ada, saya tak pasti ni kayu-kayu apa sebenarnya. Mungkin juga kayu-kayu daripada perabot dalam rumah ni juga ni. Okey, maknanya pintu masuk ni dia terus naik ke tingkat atas, ada tangga sini. Okey, sebelah kiri bang. Belah kiri tadi saya dah tunjuk dah, belah kiri. Okey, okey, ni belah kanan kita. Okay, thank you. Mana tapping like tu, thank you. Minta tolong share geng, share dulu. Okay, ini adalah ruang bawah daripada ruang sebelah pintu masuk ni ada ruang tamu sini. Okay, kawasan. Okay, dia shaking. Okay, ada ruang tamu kat sini menghadap ke halaman rumah kat sini. Juga ada pintu kecil kat sini Okay. So ini kawasan dia macam tingkap tapi dia punya pintu dia open macam ni tau. Dia besar Mungkin style lama dulu macam ni Dia boleh buka terus. So dia ada kaca dekat antara bingkai kayu tu. Oh, dia shaking. Jarang sekali shaking macam ni, jarang sekali. Kecuali ada benda yang tak sedap, saya rasa dia akan shaking macam ni. Ya, malam ni kita akan explore kat sini juga. Kita akan tengok keadaan situasi malam dengan siang macam mana. So kita akan tengok feel kita macam mana bila kita akan explore waktu malam, keadaan kat sini lah.
Okey, ini adalah ruang tamu. So, okey, yang saya cakap tadi, bila pintu masuk dia shaking, bila saya masuk ke sudut tepi ni dia shaking. Okey, dia shaking. Saya tak tahu kenapa. Jarang sekali shaking sebenarnya. Okey, so ini adalah ruang tamu. Okey, yang menjadi tanya-tanya sekarang ni, banyak explore yang buat explore di banglo ni mengatakan bilik yang di bawah tangga yang ditanam mayat isteri dan anak-anaknya itu ialah bilik di bawah tanah. Tapi sebenarnya bukan bilik bawah tanah. Ini adalah bilik, ini adalah tangga yang naik ke tingkat atas. Kemudian inilah bawah tangga dia sebenarnya. So tak ada wujud pun dalam rumah ni bilik di bawah tanah. Okey, ini kalau yang yang diceritakan, katanya bilik tangga, ruangan bawah tangga ni telah ditanam mayat isteri dan anak-anaknya di bawah ni. Okey. Dan ramai yang mengatakan bahawa tangga ni sebenarnya bilik ruangan di bawah tanah. Tak, sebenarnya rumah banglo ni tak ada pun bilik yang di bawah tanah. Okey. Boleh tengok dia sama level dengan pintu masuk saja tangga ni. Di sana pintu masuk dia. Okey. So itu ialah pintu masuk, pintu utama lah. Dia terus masuk dan ada tangga naik ke tingkat atas. Kemudian yang dikatakan itu ialah di bawah tangga ini, tangga utama. Oh, dia shaking. Okey, dia shaking, tak apa. Okey, yang dikatakan bawah tangga ni. Okey, sebenarnya ada 2 tangga yang saya nak explore di sini. So saya minta maaf kalau banyak bercakap sebab saya explore. So saya akan buat penerangan daripada penelitian saya sendiri atas rumah ni lah. Maknanya kalau kata sebelum ni mengatakan ditanam di bawah tangga, bilik di bawah tanah, sebenarnya bukan. Ini di bilik, inilah tangga utama untuk naik ke tingkat atas dan berhadapan dengan pintu utama kat sini lah. Okey. Okey, dia shaking. Saya tengok sekali lagi kalau boleh saya tengok dekat sikit. Okey. Okey, seperti yang selalu diceritakan yang ditunjukkan dalam sama ada YouTube live ke ataupun TikTok semua kan. Okey, dikatakan bawah ni adalah ruangan ruangan yang ditanam mayat isteri dan anak-anaknya. Dan dikatakan boleh nampak kata simen yang ditampar ni adalah simen yang baru. Katanya mungkin ruangan ni telah ditutup selepas mungkin kes dah selesai, mungkin untuk mengelakkan berlaku apa-apa masalah, so dia orang dah simen baru. Katanya simen tu dalam keadaan baru. Okey, betul. Tapi ada dua tangga sebenarnya, di bahagian hadapan ni dengan di bahagian belakang ada tangga juga. So saya tak pasti tangga yang mana satu. Okey, sebab ada 2 tangga. Okey, saya akan tunjuk nanti tangga di bahagian belakang pun ada juga ruangan di bawah tangga yang menjadi kawasan mungkin boleh dikatakan dijadikan tempat mayat ditanam juga. Okey, so saya akan tunjuk nanti sekejap lagi di bahagian belakang. Okey, sebelum tu saya akan pusing keliling ruangan hadapan, ruangan dalam rumah ni, bahagian hadapan, di mana ini di bahagian kiri yang dia shaking. Okey, ni bahagian kiri yang ada kayu-kayu ni semua bahagian kiri boleh tengok kat sini. Okey, ini pandangan daripada sudut belah kiri tangga ini. Kalau jika benar kata tangga ini adalah tempat di bawah ni, dia adalah tempat ditanam mayat isteri dan anak-anaknya. Okey, ini ada satu Kemudian nanti saya akan tunjukkan lagi satu di tangga bahagian belakang pun ada satu juga ruangan, seolah-olah ruangan store, dan bawahnya juga ada simen baru yang masih baru. Dia shaking. Okey, minta tolong share geng, share yang mana baru join minta tolong share geng. Minta tolong share. Thank you yang tak anti-anti, yang mana tapping like. Thank you. Kita tengok hari ni tapping like kita macam mana, mencecah macam mana. Okey, ini tangga untuk naik ke tingkat atas Tangga kayu yang untuk naik ke tingkat atas. Okey, itu. Okey, kita akan bergerak ke bahagian kiri tadi untuk kita masuk ke
ke bahagian dapur Ui, kuat shaking dia. Tak apa. Okey, jangan dia kacau kita lebih-lebih sudahlah. Ui. Okey. So ini tangga dia, naik ke atas. Dia melampau dia shaking dia tu memang lain macam pula kali ni. Okey, inilah ruangan ini menuju ke dapur Menuju ke dapur, kemudian menuju ke bilik-bilik di mana mungkin pembantu rumah bekerja di bahagian belakang. Kemudian ada tandas dan ada store. Okey, kita akan bergerak tengok sebelum kita naik ke tingkat atas nanti. Okey, so kita bawa dulu bahagian bawah, kemudian kita naik ke tingkat atas nanti. Okey, ini ada satu ruangan dekat sini, iaitu yang saya katakan tadi adalah tangga bahagian belakang untuk naik ke tingkat atas. So tangga ni saiznya lebih kecil, tapi ada juga ruangan di bawah ni yang seolah-olah macam store. Dan saya fikir mungkin boleh juga dikatakan ruangan bawah ni juga mungkin boleh dijadikan tempat ayat ditanam. Okey, so kita sekarang kurang jelas lah sebenarnya tangga yang mana, tangga utama atau tangga bahagian belakang. Simen dia pun masih nampak baru sebenarnya, mungkin baru ditampalkan macam itulah kan. Jadi keadaan ni dia jadi satu tanda tanya lah, sama ada tangga yang mana satu. Okey, so saya explore dan saya akan ceritakan lah keadaan sebenar macam mana persekitaran dalam banglo ni, dan apa yang diceritakan sebelum ni sebenarnya macam mana. So saya cuba ceritakan balik lah dengan keadaan sebenar yang saya explore sendiri. Okay. Thank you yang tak henti tapping like. Thank you. Depan gegar memang saya tak pasti tapi shaking dia tu kuat lah. Kali ni memang kuat, dekat banglo ni terlalu kuat dan banyak tempat yang shaking. Okay, saya bergerak ke bahagian belakang. Di sebelah kanan saya mungkin ada sebuah store barang-barang. Okey, kalau tengok pun dia punya binaan dia memang style lama banglo ni style lama, dengan tingkap kacanya yang berbingkai kayu macam tu pun memang style lama Okey, terutamanya pintu bilik ni. Okey, kemudian kita akan terus bergerak ke bahagian belakang. Di sini ada satu ruangan kosong. Mungkin juga ruangan ni ada sinki, tempat mencuci basuh sini semua. Okey. Dah banyak ada tai kelawar semua kat sini. Okey, bahagian dinding, shading semua pun dah nampak air ada leaking. Boleh tengok dia punya pintu dia pun dah lama pintu stand macam ni. Thank you tak henti tapping like. Thank you. Kita tengok hari ni macam mana tapping like kita. Okey, siang ni itu dah tangga tadi. Kita akan terus bergerak ke belakang. Rumah ni masih kukuh ya betul, rumah ni nampak keadaan, cuma dia keadaan dia punya dinding, dia punya dah ada leaking lah air Waalaikumsalam, seram. Okey, tak apa, sama-sama kita seram. Okey, so malam ni jangan lupa malam ni kita akan tengok lagi keadaan di waktu malam macam mana. Kita akan explore juga rumah ni, kita akan tengok macam mana. Okey, sekarang saya menuju ke bahagian belakang Dia ada satu ruangan belakang ni yang diasingkan, iaitu bilik pembantu rumah. Dan juga ada satu pos kereta kat sini, garaj kereta kat sini. Ada satu garaj kat sini. Kemudian dia berhubung dengan bilik. So mungkin juga bila sekiranya pemilik banglo ni ada driver dan mungkin dia ada bilik pekerja dia lah, driver dan pembantu rumah dekat belakang ni. So kita akan tengok satu-satu bilik kat belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Saya tengok sebelah kiri saya ni ada bilik kat sini. Satu bilik kecil kat sini yang saya fikirkan untuk pekerja juga di sini. Semuanya style lama memang design lama. Kalau tengok dia punya lubang angin di sini pun dia style lama, dia ada lubang-lubang macam ni.
Kemudian dia punya grill kalau siapa pernah ingat dulu lama-lama kalau kita bersekolah pun dia punya grill besi di bahagian tingkap ni dia macam ni setelah lama macam ni. Jiran tak ada, bukan, sebelah ni dia jadikan pusat pengumpulan macam barang-barang recycle lah. So bukan tak ada orang, memang tak ada orang. Sebelah ni dia jadikan tempat pengumpulan barang-barang macam untuk recycle dekat sebelah ni. Oi, kuat. Slow tak apa kita ni. Kuat ni shaking dia. Okey. Ya, design rumah kolonial betul. Tapi dia ada beza sikit lah design rumah kolonial ni dia beza sikit dengan yang mana yang pernah kita tengok sebelumnya. Pernah saya explore di rumah 100 tahun di Fraser Hill, di mana lagi yang ada rumah design lama style British. Ini dia beza sikit sebab dia punya laluan ke belakang tu dia tak panjang sangat lah dia tak jauh sangat. Macam ni dia laluan dia sikit je, kemudian dia ada terasing ada satu bilik untuk pembantu rumah atau pekerja. Okay. So ini bilik kedua dekat sini, sama besar dengan bilik yang pertama tadi. Mungkin juga untuk pekerja. Ada tu tengah tidur kelawar tu. Okay, so betul lah, banglo ni memang dia gegar lebih sikit lah. Saya tak tahu kenapa saya punya kamera dia gegar lebih sikit daripada pintu masuk sampai ke setiap sudut kat rumah tu dia ada kawasan yang dia akan bergegar. Okey, inilah garaj ataupun pos kereta yang untuk simpan kereta kat sini, di mana dia ada pintu menuju ke bilik belakang, di mana mungkin untuk driver selepas parking kereta dan terus pergi ke bilik dia dekat belakang tu. Ini adalah siapa pernah tengok dia punya pintu garaj ni pun lebih kurang pintu lama style yang ni pernah saya tengok dekat satu banglo lama di area KL juga. Pintu sliding yang tarik macam ni. Okey. Seri macam ni. Elok lagi mungkin sebab tak ada kena air sangat kot. Tapi pintu ni tebal. Okey, so pintu dia tebal. Mungkin tahan sikit daripada air. Kemudian dia sliding ni tu memang dia ada satu rail besi tu, dia akan curve terus tolak ke bahagian tepi dinding ni. Kat mana ni? Kita kat JB. Okey, so ni pintu pintu ni yang menuju ke bilik bahagian belakang ni. Okey, so saya andaikan ialah bilik pekerja, sama ada driver, tukang kebun ke, kemudian ada pembantu rumah. So dia ada khaskan bilik belakang ni so bilik-bilik macam ni memang selalunya style macam kolonial ataupun banglo-banglo British lama dia akan style macam ni. Di belakang-belakang tu dia asingkan dan dia ada toilet sendirilah untuk pekerja. Okey, macam sebelah kanan saya ni ada satu bilik juga kecil. Mungkin juga untuk pembantu rumah. Okey, kemudian ada satu. Okey. Banyak tempat geng, banyak tempat yang gegar. Jarang sekali berlaku macam ni. Okey. Okay, thank you yang mana yang dah share tu, yang baru join tu minta tolong share lagi. So yang mana tapping like you, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Okey, sekarang bilik yang terakhir untuk bilik pekerja ni. Okey, sama besar, semua standard sama besar Dan bilik ni dinding itu memang dah leaking dengan air dan dia punya dah kembang dengan air. Thank you yang mana yang tapping like, yang bagi gift tu, thank you. Pusing belakang nak tengok pusing belakang. Tak ada, itu memang tempat recycle punya ni, dia pengumpulan barang-barang recycle. Okey. Okey, di mana 4 bilik, 1 2 3 4. Okey, 4 bilik pekerja ni dia berkongsi satu tandas kat sini.
Di sini ada satu tandas dia berkongsi. Okey. Tandas pun dah teruk sini. Okey, kalau tengok pintu style lama ni Okey. Nampak pintu dia pun, pintu tandas ni style pendek macam ni Boleh nampak kepala kat atasnya. So macam pintu cowboy sikit lah. Okey. Okey, ini tandas yang mungkin digunakan oleh pembantu rumah ataupun pekerja Okey, style lama dia punya mangkuk tandas tu. Kalau siapa yang orang lama yang lahir tahun 70-an tu masih boleh ingat lah mangkuk tandas yang style lama macam tu. Okey, ada satu bilik kat sini. Saya tak pasti bilik apa, saya ingat mungkin bilik air Bilik air dekat sini. Masih ada pipe air dekat sini. Kenapa gegar? Saya tak pasti kenapa gegar. Saya tak tahu kenapa tempat banyak sudut yang dia gegar hari ni. Banyak sudut yang dia gegar hari ni. Kecilnya, okey. Mangkuk tandas. Okey, sekarang kita fokus kat mangkuk tandas dulu Kalau siapa pernah tengok mangkuk tandas ni, dia style macam ni, dia bujur tau. Dulu kalau siapa ingat masa zaman dulu mangkuk tandas dia dibuat guna simen tau. Dia bentuk gunakan tangan. So dia lepas dia bentuk guna tangan, kemudian dia akan simen, bentuk simen yang halus untuk licin lah, supaya benda tu tak kesat kan. Siapa pernah ingat lagi masa zaman dulu tu, dia style memang macam tu mangkuk tandas dia. Kuat auranya, ya betul, kuat auranya sebab dia gegar banyak-banyak tempat. Bukan saya baru nak masuk di pintu utama dah gegar. So peristiwa ni berlaku, tragedi ni berlaku tahun 1976 dah lama So di mana doktor ni adalah doktor gigi sebenarnya Okey, sebab tu dia panggil doktor gila. Tapi jangan confuse yang di Ampang tu ataupun saya pasti Ampang ke Zul Negara, Jalan Zul Negara kat atas tu Okey, yang itu doktor gila juga, tapi itu ialah doktor mental memang doktor psikiatris So yang ini doktor gigi. So bila dia panggil doktor gila, jadi ada orang confuse mengatakan yang mana satu, di KL ke ataupun di JB. Ni di JB. Okey, di JB ni doktor gigi sebenarnya. Dia doktor gigi dan dia mengalami tekanan perasaan. Okey, kemudian dia telah membunuh anak dan isteri dia, dan pembantu rumah kita tak pasti, tapi ada versi yang mengatakan dia bunuh semua sekali. Kemudian dia telah kuat gegarnya. Seorang. Kuat gegar. Ni pokok ni pun dah mula naik dah ni. Kuat pokok ni, kuat kat sini, kuat lah. Saya tak boleh lama sangat kat sini. Dia kuat sangat gegar dia. So sama balik cerita, dia telah membunuh semua ahli keluarga dalam rumah ni. Kemudian dia telah tanam semua mayat yang telah dibunuh tu di bawah tangga. Kemudian selepas dia membunuh semuanya, dia telah membunuh dirinya dengan menggantung dirinya di dalam bilik utama rumah ni. So kita akan tengok bilik utama nanti. Kita tengok macam mana keadaan bilik utama yang dikatakan telah dijadikan tempat dia bunuh diri tu. Okey, so kita akan tengok. Okey, kita akan naik. Kamera kena pegang tak? Dia bukan kena pegang ni, dia macam bergegar. Something macam ada sesuatu yang shaking dia. Okey, so banyak sudut dalam rumah ni yang kamera jadi shaking. So kita tak pasti kenapa. Okey gang, ini di sebelah siang okey, kawasan pun sama.
Okey, ni sebelah siang dia punya shaking lain macam. So saya tak pasti sebelah malam nanti macam mana keadaan dia. Okey, ini bawah tangga belakang. Okey, yang menjadi tanya tanya pada saya sebenarnya, sama ada tangga belakang ataupun tangga hadapan. Dua-dua punya lantai simen yang macam baru ditampal. So kita tak pasti Cuma saya cuba menceritakan balik di atas explore saya sendiri macam mana keadaan rumah ni dan apa yang sebelum ni diceritakan, dan saya akan explore balik. Okey, yang ini dah tangga bahagian hadapan naik ke tingkat atas, tangga juga tapi dia saiz besar, tangga utama untuk naik ke tingkat atas, yang manakala yang tadi tu tangga bahagian belakang untuk naik ke tingkat atas juga. Okey, sekarang kita akan naik bahagian atas, tingkat atas menggunakan tangga utama. Kemudian nanti kita akan turun ke bahagian bawah menggunakan tangga belakang. Kenapa pergi seorang je? Okey, kita memang explore. Saya akan explore seorang ke dalam kawasan. Tetapi di jalan utama kita akan ada tim yang akan cover untuk, sebab kita tak nak ada berlaku apa-apa sama ada gangguan daripada pihak luar yang masuk ke. So sekurang-kurangnya kita tahu ada orang nak masuk ke apa, so kita akan ada yang tunggu di bahagian depan lah. Bawah tangga tu, bawah tangga tu. Tapi kita tak pasti sebenarnya. Kalau menurut cerita yang apa yang diceritakan adalah tangga yang ini. Tapi ada juga di bahagian tangga belakang pun keadaannya sama ruangannya simen yang baru. So kita tak tahu yang mana. Kalau katanya ini ruangan tangga utama di hadapan. Okay, cuma yang saya nak betulkan sebenarnya bilik ruangan tangga yang dijadikan ditanam mayat tu sebenarnya bukanlah bilik di bawah tanah. Dia ada bilik yang sama level dengan pintu utama. Okey, jadi dekat mana? Kita di JB, di Banglo Dr. Gila, Johor Bahru. Okey, mungkin kenapa di simen semula, saya fikir mungkin bila kes dah selesai, so mungkin ruangan lubang ke dalam tu pun ditutup balik. Kemudian mungkin di simen tu jangan nak tutup lah, tak ada apa-apa, kes dah tutup kan. So macam itulah sebenarnya. Selalu macam itulah bila dah selesai kes, apa-apa dah tak ada apa tindakan susulan, dia orang akan timbus semula kawasan yang dah dikorek tu, kemudian dia nak tutup terus, kemudian dia akan simen lah. Itu sajalah sebenarnya. Bukan ampang ke? Bukan. Kalau saya ingat saya yang ampang tu pun dah tak ada dah kot. Dia punya banglo tu dah tak ada, dah semak. Kemudian kalau ikutkan pada tahun 2015 ataupun 2000 berapa, ada yang pernah nak masuk tapi dah dipagar katanya. Okey, so kita akan naik ke bahagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita naik atas. Jumpa ke mayat tu? Okey, cerita ni sekitar tahun 1976. Masa tu cerita yang lama lah kan. So saya pun masa tu belum ada lagi. Saya tak pasti cerita ni macam mana dia punya keadaan kes tu. Tapi itulah, katanya mayat yang dijumpai mula-mula tu dia orang jumpa yang owner lah, iaitu doktor sendiri yang menggantung diri dalam bilik dia. Bilik dia di sebelah ni bilik utama tu sebelah sini. So bilik utama di sebelah sini lah, yang dikatakan dia telah gantung diri. Kemudian orang akan jumpa mayat dia dulu, jumpa mayat di dalam bilik. Kemudian tak pasti macam mana benda tu boleh terbongkar, dan telah menjumpailah mayat isteri dan anaknya telah ditanam di bawah tangga. Okey, paranormal ke siang? Tak ada, kita bukan buat para, kita hanya explore. Okey, sekarang saya dah berada di tingkat atas, di mana di bahagian hadapan ialah balkoni yang menghadap ke halaman rumah. Inilah balkoni dia, menghadap ke halaman rumah. Okey, so bilik utama yang dikatakan tu ialah bilik utama yang ini. Ini ialah bilik utama. So kita akan tengok bilik ni macam mana. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Okey, inilah master bedroom master bedroom. Luas bilik ni luas. Okey. Boleh tengok keadaan sekeliling dia luas dan ada ruangan kecil untuk balcony di bahagian bilik ni. Okey, bahagian ceiling atas ada yang dah tanggal. Thank you. Oh, okey. Masih cantik. Ya, masih cantik. Cuma keadaan ceiling yang dah banyak ceiling yang dah leaking, air dah kembang ceiling. So ini bilik yang dikatakan dia telah menggantung diri selepas dia telah tanam mayat isteri dan anaknya, dia naik ke bilik ni, kemudian dia telah menggantungkan dirinya di bilik ni. So nak ceritakan lebih lanjut di sudut mana dia telah menggantungkan dirinya pun kita pun kurang pasti. Okey, cuma di sini adalah bilik dia lah, bilik master bedroom dia. Sama ada dia di yang atas ni bukanlah di atas ni sebenarnya besi kipas untuk kipas. So ada yang datang bagi tahu dia menggantungkan di sini. Jadi saya bagi tahulah ini bukan besi yang sengaja diadakan besi ni, sebenarnya ni besi untuk kipas. Okey. Oh, dia shaking. Bang Duk ni JB. Bang Duk tergila JB, bukan Ampang Okey. So ini master bedroom. Kita tengok bilik air dia. Thank you yang mana share, thank you yang mana tapping like tu, thank you. Okey, ni satu bilik ruangan kosong kat sini, bersebelahan bilik air dia. Okey. Ini bilik air dia. Kalau tengok dia punya batap pun dah pecah kat sini. Okey, ada ruangan sinki kat sini pun. Okey, dah pecah kat sini. Dia punya toilet bowl pun kat sini dah pecah. Ni dah batap pun dah pecah kat sini. Okey, so kita akan tengok balik. Saya akan keluar semula daripada master bedroom. Besar rumah ni besar. Okey, so kita tak nak sentuh bab kamera shaking ni, saya tak nak sentuh sebab nanti orang kata kamera detect entity, tu saya tak nak sentuh bab tu. Cuma saya beritahu lah, kamera ni bila masuk sini dia banyak shaking, itu saja. So bila saya cakap kenapa shaking, nanti ada pula cakap kan, oh kamera dia hebat boleh detect entity shaking. Bukan saya tak cakap kamera saya detect entity dengan shaking, bukan. Saya beritahu saya tak tahu kenapa kamera saya bila masuk ke rumah ni dia shaking. So saya tak kata shaking tu sebab dia detect ada benda. So saya tak pasti. Tapi yang antara yang lain cakap tadi kan, kata mungkin dia ada kacau lah tu. Itu sajalah. Saya tak mengiyakan kata kamera saya bagus, dia ada detect. Tak ada, bukan macam tu. Maksud saya bukan macam tu. Maksud saya tak pasti kenapa bila saya masuk rumah ni dia banyak shaking di setiap sudut yang saya masuk. Okay, saya keluar semula daripada master bedroom. Di kawasan tingkap depan master bedroom ni pokok dah tumbuh dah mula semak di bahagian atasnya. Darah kat mana? Bukan. Ini tapak kaki sebenarnya. Ni yang di lantai ni tapak kaki. Mungkin ramai yang masuk kat sini, so banyak tapak kaki, tapak kasut lah sebenarnya. Okay, so kita akan gerak ke sini. Jalan cepat sikit bang. Rasa macam merangkak dah. Bukan. Okey. Saya explore, saya kena cerita lebih sikit Saya akan tengok keadaan sekitar kawasan rumah ni, dalam banglo ni macam mana. Okey, so bukan, saya tak buat parah. Kalau saya buat parah, saya boleh stay kat satu tempat ke, ataupun saya pergi, dia duduk satu sudut, saya boleh panggil, saya menyeru. Tapi kita akan explore salah satu rumah ni sebenarnya.
Okey, di bahagian ni ada satu bilik sederhana besar juga. Okey, dia punya ni dah kawasan sekeliling, tengok dia punya shading pun dah kembang dengan air. Okey, kalau bilik ini dia menghadap ke bahagian halaman rumah, di mana dia pun ada toilet sendiri kat sini. Siang hantu tidur, tak apa, biar dia tidur. Kita bukan cari hantu. Okey, kita explore keadaan rumah, keadaan sekeliling rumah. So kita akan explore. Kita tak explore mencari hantu. Kita tak ada buat parah. Okey, so ini ada satu bilik lain. Kemudian bilik ni dia ada satu balcony kat sini yang boleh tengok bahagian sekeliling halaman rumah kat sini. Bilik apa? Bilik tidur juga. Yang tadi tu master bedroom, yang ini bilik kedua saya ingat, tapi dia sederhana besar lah. Okey, so saya keluar bilik ni. Kita tengok bilik ketiga. Di bahagian atas ni dia ada 3 bilik 3 bilik saya ingat. Okey, ruangan ni kalau tengok dia punya rak ni style lama Okey, dia style lama rak ni. Mungkin untuk simpan apa-apalah dalam kawasan ni Okey, so ini bilik yang ketiga. Okey, sederhana besar juga. Bilik ni sama macam bilik yang sebelah tadi. Dah berapa lama tinggalkan? Okey, kalau ikut tragedi berlaku sekitar tahun 1976. So saya tak pasti sama ada selepas tragedi rumah ni memang dibiarkan kosong atau ada penghuni lain selepas waktu tu. Tapi kalau ikut daripada penceritaan tu, memanglah tragedi tu berlaku pada tahun 1976. Ya, bukan zaman awak tak lahir lagi, saya pun belum lahir lagi. Okey, rumah ni kalau ikut kisah yang berlaku tu, saya pun belum lahir lagi, 1976. Okey, kenapa ada tali Saya tak pasti. Tali ni banyak dalam bilik ni, dalam rumah ni banyak. Saya tak pasti tali ni digunakan untuk apa sebenarnya. Kisah apa bang? Okey, kisah dia berlaku satu pembunuhan di mana tuan banglo ni, iaitu seorang doktor gigi yang telah mengalami tekanan perasaan, telah membunuh isteri dan anak-anaknya. Jadi dia telah tanam mayat anak dan isterinya di bawah tangga di dalam rumah ni. So itulah kisah yang terjadi. Kemudian dia telah membunuh dirinya dengan menggantung dirinya di dalam bilik utama. Okey, so ini ada satu bilik air. Bilik air ni untuk bilik yang ketiga tadi. Okey, boleh tengok kat sini. Okey, ruangan apa ni? Panas sudah dipecahkan sebenarnya. Okey, di bahagian belakang tingkat atas rumah ni dia ada satu ruangan kosong balcony yang sederhana besar, kecil sikit pada balcony di bahagian hadapan tadi Okey, ini ruangan balcony bahagian belakang rumah. Okey, belakang ni pun masih lagi nampak pandangan halaman di sebelah tepi rumah. Okey. Kenapa buat tu siang? Saya buat dua-dua, siang dan malam. So kita akan explore banglo lama ataupun bangunan-bangunan yang tinggalkan dengan siang dan malam kita akan explore dua-dua waktu.
So kita akan explore, tengok keadaan sekeliling sekitarnya di waktu malam dan di waktu siang. So kita akan tengok dia punya suasana dia macam mana, keadaan sekitar dia macam mana. So kita akan explore. Bukan sebab saya buat siang tak nak buat malam, kita buat dua-dua waktu. Ya, malam ada, malam kita akan buat juga. Ya, malam ni tempat yang sama. Okay, yang mana yang ada kelapangan masa yang nak join, boleh join malam ni. Pukul 8 kita akan explore bangunan ni, banglo ni. Tengok keadaan sekeliling dia dan suasana malam macam mana. So kita akan explore malam ni. Okay. Thank you yang mana tapping like, yang mana tak henti-henti tapping like, yang mana share tu, thank you. Okay, so ini adalah ruangan balcony balcony bahagian belakang rumah Tengok tangga. Okey, sekejap nanti saya turun tangga. Kita akan turun tangga belakang, nanti kita akan tunjukkan dulu tangga. Explore seorang je. Malam ni kita akan explore lagi kat sini. Okey, so kita akan masuk semula. Okey, kita akan masuk semula. Okey, ruang atas ni dia tak berapa, dia biliknya hanya ada 3 bilik saja. Ada 2 tingkat, tingkat bawah dengan tingkat atas. Cuma tingkat atas ni ada 3 bilik. Tingkat bawah dia tak ada bilik, dia cuma ruang tamu. Kemudian hanya ada bilik di belakang rumah, iaitu bilik pembantu rumah ataupun pekerja saja. Okey. Ada hantu ke bang? Saya tak cari hantu. Saya bukan parah. Saya explore kawasan dalam keadaan suasana siang dan malam. Okey, kalau kata entiti tu nak memunculkan dirinya di hadapan kita, ataupun ada di antara yang join saya punya live ni mempunyai kelebihan pandangan mata kasar masing-masing, itu ada kelebihan masing-masing lah. Kalau ada yang nampak daripada mata kasar masing-masing itu ada kelebihan, so itu adalah kelebihan masing-masing. So saya hanya akan explore dan saya tak ada membuat memanggil ataupun mencari entiti itu sebenarnya. Okey, rumput clean tu memang ada orang potong memang tak pasti, tapi rumput dia memang tak panjang. Mungkin ada yang bertugas di kawasan ni memang bulanan ke atau macam mana, dia memang dah dijaga lah. Rumput dia memang tak panjang. Ini dojo game tak boleh macam tu. Yang mana yang pecah ni? Saya rasa bukan yang batak tadi dekat master bedroom. Yang ini saya rasa mungkin, saya tak pasti sama ada, kalau nak kata mangkuk tandas itu. So dia ni mungkin tempat takungan air ke, saya tak pastilah dalam bilik air ni. Okay, so ini ada toilet tadi, toilet master bedroom. Okay, yang ini tu ruangan tangga utama di sebelah sana untuk turun dan naik. Kemudian ni tangga bahagian belakang kat sini Ni tangga kecil ni adalah tangga bahagian belakang untuk turun ke bawah. Okay, so saya rasa kat atas ni saya dah masuk. Master bedroom semua dah masuk. Okay, ini yang kalau nak tengok sekali lagi yang dikatakan master bedroom, yang dikatakan doktor tu telah menggantung dirinya di dalam bilik ni Okay. Ini adalah master bedroom yang dikatakan menjadi tempat dia telah menggantung dirinya selepas dia membunuh isteri dan anak-anaknya. Waalaikumsalam dari Sarawak. Thank you support. Thank you yang mana join ni, yang minta tolong share dulu. Yang mana dah share tu terima kasih banyak-banyak. Yang mana tapping like, tak henti-henti tapping like, terima kasih. Ini rumah Dr. Gigi. Ya, betul, Dr. Gigi. Dia bukan doktor yang di Ampang tu, ada satu juga doktor gila juga. Itu doktor psikiatris ataupun doktor gila. Dan yang ini doktor gila disebabkan tekanan perasaan. Cuma dia ialah doktor gigi. Okay, so berbeza.
Paranormal versi petang ke ni? Bukan, saya tak buat para. Siapa yang tanya tadi tu? Mana dia yang tanya tu? Erin, bukan saya bukan paranormal. Saya bukan buat para. Saya explore kawasan sekitar, bangunan-bangunan lama, banglo-banglo lama yang terbiar, yang ada kisah di sebalik tinggalan banglo tu. So saya explore dari siang dan malam. Okey, 2 waktu saya explore. So bukannya disebab saya explore siang, saya tak buat malam. Saya buat dua-dua waktu. So saya bukanlah para, okey. Waalaikumsalam. Thank you join. Tangga kayu okey lagi. Ya, masih kuat lagi kan. Kalau ikutkan masih kuat lagi tangga ni. Masih tak reput lagi tangga ni, masih kukuh Pemegang di bahagian laluan ni pun masih lagi kuat. Kes tahun berapa ni? Tahun 1976 76. Okey, masa tu saya pun belum lahir lagi. Kes ni. Okey, kita turun ke tangga belakang Yang mana saya tunjukkan tadi, tangga utama di hadapan. Ada juga bahagian bawah tangga yang kalau dikatakan menjadi tempat ditanamnya mayat tu. Kemudian tangga belakang yang kecil ni pun ada juga ruangan di bawah tangga yang lebih luas di mana seolah-olah macam kawasan store. Okey, kita akan turun Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tangga masih kukuh bahagian dalam So memang tak ada apa-apa yang patah ataupun reput. Mungkin disebabkan rumah ni tangga ni tak terdedah dengan air ataupun tak ada air leaking daripada ceiling ataupun tingkat atas Okey, ini yang dikatakan bawah tangga juga So saya sekarang ni saya explore dan saya akan terangkan balik lah Kalau kata di bawah tangga tu ada 2 tangga sebenarnya di bahagian dalam rumah ni. Tangga bahagian hadapan dan tangga bahagian belakang Okey, bawah belakang ni, tangga bawah belakang ni lebih luas ruangan dia. Yang kalau nak dijadikan store pun boleh juga. So kalau nak kata simen yang ditampal masih baru pun boleh dikata masih baru Okey, so simen di bahagian bawah tangga belakang pun masih baru. Okey, so tangga bawah ni pun masih baru. Kemudian kalau dikatakan tangga di bahagian tangga utama di hadapan pun juga simen yang baru ditampal. Okey, ini Okey, so yang ini pun ni tangga hadapan juga masih baru simen dia. So kita sekarang ni saya tak pasti kita tak pasti sama tangga yang mana satu yang dijadikan tempat ditanam mayat tu. Okey, cuma saya nak jelaskan kat sini sebenarnya ruangan bawah tangga ni bukanlah bilik di bawah tanah dia bilik yang sama level dengan pintu utama di sini. Okey, so kita tak pasti yang tangga yang mana. Okey, semua saya akan jelaskan kat sini. Itu je lah saya jelaskan bahawa kawasan ni ada tangga yang dalam rumah tu ada 2 bahagian tangga sebenarnya. Okey, saya akan keluar bahagian tepi ruang tamu ni. Kita akan tengok keadaan sekeliling dia macam mana
Memang banglo ni style lama style zaman Inggeris dulu zaman British dulu. Cuma desainnya baru sikit lah berbanding yang pernah kita explore di area Fraser Hill semua. Ada orang jaga, saya tak pasti. Kawasan keliling saya tak pasti, tapi memang tak adalah panjang rumput dia. Okey. Ini ialah belakang rumah ruangan belakang itu bilik pembantu rumah dan pekerja kat sini. Itulah, tak sama ada memang ada yang bertugas kawasan sini yang memang dah ditetapkan untuk potong rumput, saya tak pastilah itu. Ada pokok besar belakang rumah ni, ada pokok besar. Masuk tadi di bilik pembantu rumah, pekerja ataupun driver dekat sini. Okey, ruangan halaman sebelah tepi bersih memang terjaga. Saya tak pasti, mungkin ada yang dibayar untuk menjaga kawasan sini, saya tak pasti, tapi memang lalang ataupun rumput tak dah panjang Ini bahagian atas balkoni belakang rumah tadi yang saya naik tadi. So yang mana ada ni, yang ada kelapangan waktu malam nanti, jangan lupa saya akan live pukul 8 malam nanti. Kita akan live di sini. Kita akan tengok keadaan sekitar macam mana, suasananya bila kita explore di waktu malam Kita akan tengok nanti macam mana. So alhamdulillah, explore saya pada petang ni taklah diganggu sangat. Dan taklah saya punya video pun tak ada lag dan tak adalah panas Selalu ia akan panas So sini masih okey. Doktor ni berbangsa apa? Okey, doktor ni tak, daripada cara yang kita buat pun tak pasti tak didapat, cara yang kita buat tu tak dapat maklumat yang mengatakan doktor ni berbangsa apa Okey, so Waalaikumsalam. Penat je explore. Ini kurang penat lah kalau besar ni. Kita pernah explore lagi yang 6 tingkat. So yang ada lift sendiri. So dia lagi penat lah berbanding yang ini. Awal sangat bang nak buat para malam ni bang. Bukan para. Saya tak buat para. Bro, saya berminat nak beli banglo. Nak berminat tu. So datang tengok lah. Okey, so jangan lupa malam ni kalau ada siapa yang berkelapangan, okey, saya akan live malam ni, bolehlah untuk sama-sama dengan saya untuk kita akan explore lagi rumah ni dalam keadaan suasana di waktu malam pula Abang cuba tidur situ. nak berkemah ke apa sini? Nak ceritalah kisah rumah ni, okeylah kita cerita balik. Yang mana yang baru masuk kita akan cerita balik lah Okey, rumah ni kepunyaan seorang doktor. Okey, kalau ataupun lebih dikenali rumah ni ialah banglo Doktor Gila. Okey, dan jangan keliru, ada juga yang di KL iaitu di Ampang ada banglo Doktor Gila juga. Yang itu memang doktor psikiatris
Itu memang doktor gila betul. Yang ini doktor gigi tapi mengalami tekanan perasaan dan dia telah membunuh isteri dan anak-anaknya, kemudian telah ditanam di bawah tangga dalam rumah ni. Okey, itu cerita dia. Kemudian selepas dia membunuh isteri dan anak-anaknya, dia telah menggantungkan dirinya di dalam bilik utama rumah ni tingkat atas. Itulah cerita dia. Ya, dekat Johor. Pasang lilin tak, kalau saya buat para, saya cari entiti, mungkin saya buat lah, tapi kita explore je. So saya tak buat mencari entiti ataupun membuat para. Saya hanya explore kawasan sekeliling, sekitar dalam dan luar bangunan, luar banglo ataupun dalam banglo. Itu yang kita buat. Okey. Cuba masuk. Alah, kita dah keluar dah selesai dah pun, nak dekat habis dah ni. Okey. Tapi itulah, kalau ada siapa yang free untuk malam ni nak join saya untuk kita sama-sama explore malam ni, boleh join saya malam ni pukul 8. Kita akan explore banglo ni dalam suasana malam. So kita akan explore dua waktu, siang dan malam. So kita akan tengok suasana dia macam mana. Okay, so dah masuk sini, ada gambar ikut lelaki dia kat mana. Okay, so kepada yang mana yang join saya petang ni, okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kelapangan masa anda untuk bersama-sama saya untuk menemani saya explore banglo ni. Okay, kemudian yang mana yang share tu, terima kasih banyak-banyak yang tolong share. Okey, yang mana tak henti-henti tapping like tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya hargai atas sokongan dan support yang anda bagi. Okey. Cantik, memanglah kalau ikut bentuk dia masih cantik, tak ada apa-apa yang kurang, tapi dia punya keadaan je yang nampak usang sikit. Okay, so saya dah hampir selesai. Okay, so kalau ada nak share ke, nak bertanya ke, boleh tanya. Okay, saya bukan jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. So kalau nak share, mungkin nak share location lain ke, boleh bagi tahulah kita. Kita akan cuba aturkan untuk kita explore di tempat lain. Cerita tahun bila? Sekitar tahun 1976. Johor kat mana? Kat area JB juga. Kat area tengah tahun. Okay, so saya tanya kat ni. Saya nak cerita pun tak ada, tapi memang area kawasan Johor Baru juga. Dah masuk tadi. Dah nak habis dah. Malam ni ada. Malam ni kita akan live malam ni. Walaupun dalam rumah ni betul, kawasan Camp Bed tengah bangun ni. Dekat Villa Nabila ke? Villa Nabila belah mana Kotak merah. Saya pun kalau ikut jalan, saya pun tak berapa arif sangat kawasan sini sebenarnya. Bang, nanti Villa Nabila bang. Okey, Villa Nabila ni kita dah survey sebelum ni. Dia tak boleh masuk. Saya tengok keadaan sekitar, memang tak boleh masuk. So dia dekat depan rumah tu juga dia telah ditempatkan lebih kurang 10 ke 15 ekor anjing. Okey, anjing yang terbiar letak di situ dan diberi makan. So memang risiko lah untuk masuk tu, risiko. Okay, so Villa Nabila tu memang kita tak dapat nak masuk. Dia punya risiko tu tinggi sangat. So saya tak nak merisikokan diri saya untuk berhadapan dengan
lebih kurang 10 ke 15 ekor anjing di bahagian hadapan rumah tu. Ya, betul. Malam ni ada. Malam ni kita akan explore jam 8 malam Okey. So, saya pun rasa dah tak ada apa-apa. Kita akan jumpa malam ni. Untuk saya pun nak refresh balik saya punya ni, nak set balik saya punya nak charge semua saya punya barang ni. So, kita akan jumpa malam ni pukul 8 jangan lupa. Kat belakang ada hantu. Okey. Kalau banyak anjing, bro, lepaskanlah banyak kucing. Okey. Ya, betul. Seorang, betul. Okey, so masing-masing yang dalam ni, yang masing-masing ada dalam ni dah boleh boleh bersahabat antara masing-masing dalam ni. Terima kasih banyak-banyak yang dah join saya petang ni. Dan jangan lupa untuk malam ni kita akan explore lagi sekali dalam suasana malam. So terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa malam ni. Jangan lupa pukul 8 malam kita akan explore. So jangan lupa saya akan live pukul 8 malam. So minta yang mana yang ada ni, kalau ada berkelapangan, boleh join saya malam ni, okey? Macam mana dalam rumah tu? Okey, macam ni. Nak tengok malam ni kita akan explore lagi sekali. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi malam ni okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa malam ni. Okey. Saya nak kena end live dulu. Okey. Okey, thank you. Bye. Jumpa malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.